Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang saya hormati Encik Fauzi bin Muhammad Suhaimi, Pensyarah bagi SCCA 1013 Pengantar Komunikasi. Kami terdiri daripada dua orang ahli kumpulan, iaitu yang pertama saya Muhammad Arif bin Syarizam, nombor metrik 284055, dan yang kedua Muhammad Aidi Adha bin Cik Mat Yusof, nombor metrik 289124. Okay, tajuk yang kami pilih iaitu Komunikasi Jabatan Polis Diraja Malaysia. Kita masuk kepada pengenalan. Pengenalan yang pertama iaitu dalam mana-mana organisasi di semua peringkat termasuk organisasi PDRM yang melaksanakan penugasan akan berkomunikasi secara bersemuka. Seterusnya, komunikasi selalunya wujud dalam aspek hubungan interpersonal yang melibatkan pegawai kanan polis dan anggota polis pangkat rendah serta kumpulan kerja yang lain. Seterusnya, walaupun komunikasi adalah satu interaktif yang profesional, tetapi boleh mewujudkan impak positif dan negatif jika tidak diperhati dengan sebaik mungkin. Kemahiran komunikasi yang berkesan adalah sangat penting dalam sesuatu proses pengurusan di Jabatan Polis Diraja Malaysia. Komunikasi merupakan satu proses di mana satu idea disampaikan dari sumber kepada penerima dengan tujuan mengubah amalan penerima, iaitu the process of passing information and understanding. Misi dan misi PDRM. VC, agensi penguatkuasa utama yang berintegriti, kompeten dan komited untuk bekerja dengan masyarakat. Manakala misi PDRM iaitu pasukan polis diraja Malaysia komited berkhidmat dan melindungi negara dan bekerjasama dengan masyarakat dalam mengekalkan undang-undang dan ketenteraman awam. Bidang komunikasi yang dipilih. Komunikasi organisasi adalah bidang yang luas yang merangkumi semua bentuk komunikasi yang membolehkan organisasi seperti syarikat agensi kerajaan untuk beroperasi. Kami memilih bidang komunikasi organisasi yang menumpukan kepada konflik komunikasi. Antaranya ialah tahap konflik komunikasi, punca konflik komunikasi dan kesan konflik komunikasi dalam organisasi Polis Diraja Malaysia, iaitu PDRM. Komunikasi antara pihak atasan dan bawahan amat penting untuk menyampaikan maklumat yang tepat dan berkesan supaya pihak yang terlibat boleh membantu antara satu sama lain. Kebanyakan pekerja hari ini sedar bahawa komunikasi adalah komponen penting dalam sesebuah organisasi. Definisi konflik. Perbezaan pendapat di antara dua pihak bagi mencari titik perbincangan dan tidak dapat diselesaikan dengan cara rundingan yang baik dan efisien. Walau bagaimanapun, jelas penyelesaian sesuatu konflik adalah melalui perundingan di mana ia mewujudkan komunikasi secara langsung dalam mewujudkan kesefahaman. Konflik dilihat wujud daripada perasaan kecewa. Organisasi perlu mengurangkan masalah konflik dalam memastikan bahawa tidak wujud keburukan yang lebih mendalam sekaligus akan memberi kesan kepada sesebuah organisasi. Pentingnya melihat bahawa organisasi yang berkomunikasi dengan baik lebih kompetitif daripada pekerja yang kurang kecerdasan komunikasi dan berada pada kedudukan yang lebih baik untuk mencapai matlamat organisasi. Kita masuk kepada tahap konflik. Tahap permulaan iaitu tahap latent. Tahap ini dikaitkan dengan pengalaman masa lalu yang negatif yang kurang memuaskan bagi pihak berkepentingan seperti perasaan kecewa, marah dan cemas. Tahap kedua iaitu tahap realisasi. Tahap kabar angin atau listen to talk. Pada tahap ini, pihak-pihak dalam konflik komunikasi mulai wujud dengan menyuarakan keberanian apa-apa yang tidak puas hati terhadap mereka. Mereka yang terlibat di dalam situasi konflik ini akan memberi reaksi pro dan kontra. Tahap ketiga iaitu flashpoint. Tahap ini adalah menguji masalah kewujudan konflik secara langsung, membabitkan elemen kemarahan, ketegangan, kegelisahan dan sebagainya. Melalui tahap ini akan memula episod kekacauan di mana melibatkan operasi pentadbiran sumber manusia. Tahap keempat, tahap manifest, disebut sebagai situasi pengelakkan menyelesaikan konflik, ketidakselesaan
wujud kekecewaan. Ia melibatkan bagaimana kekurangan aspek sumber manusia telah menyebabkan kekurangan sumber kemahiran sekaligus merancatkan aktiviti organisasi. Tahap kelima ialah tahap terakhir, tahap intervensi. Dalam perkembangan di tahap ini yang lebih dikenali sebagai tahap aftermath, justeru pihak-pihak yang berkonflik akan berusaha menggunakan kaedah bagi mengawal konflik. Pelbagai strategi digunakan untuk mencari titik penyelesaian dengan cara berkomunikasi yang melibatkan secara paksaan, secara bersemuka, berkolaborasi atau perundingan. Punca kewujudan konflik komunikasi di dalam organisasi PDRM. Punca pertama ialah kebimbangan untuk berkomunikasi secara lisan. Tindakan ini yang lebih bersifat yes sir, sedangkan arahan yang disampaikan salah dan memberi kesan kepada anggota bawahan di mana tidak wujudnya rantai arahan secara spesifik. Hal ini akan menyebabkan tiada peluang kaki tangan bawahan untuk memberi maklumat lanjut dan berkongsi idea akibat takut dimarahi dan akan dikecam oleh pegawai atasan atau penyelia. Punca kedua ialah attitude tidak boleh ditegur dan bebanan tugas. Individu yang dilahirkan di dunia dizahirkan sebagai kosong. Pembentukan sikap dilahirkan melalui pembelajar dari aspek keluarga, persekitaran, budaya yang terbentuk. Secara keseluruhan, sikap ini membentuk satu persekitaran kerja berdasarkan pengalaman seseorang. Jika seseorang terlibat dengan kelompok yang mempunyai indikator yang baik, maka akan berlaku perubahan drastik melalui pengalaman dan maklumat baru. Punca ketiga ialah perbezaan peranan. Hal ini akan melibatkan beban dan tanggungjawab antara individu dan individu yang mempunyai tanggungjawab yang berbeza dan akan melahirkan rasa kurang senang sedangkan dalam masa yang sama kedudukan gaji adalah sama. Justeru akan wujudnya konflik serta kemerosokan produk apabila perbandingan dibuat oleh kedua-dua pihak. Usaha untuk menangani konflik komunikasi kepada pengurusan PDRM. Usaha pertama ialah bekerjasama dilaksanakan bagi mewujudkan menyelesaikan dengan cara berkomprehensif jika kepentingan kedua-dua pihak terlalu penting untuk dikompromikan. Apabila objektifnya adalah untuk kaki tangan, untuk memasukkan pemahaman dalaman dari mereka yang mempunyai persepsi yang berbeza, dapat komitmen dengan memastikan apa yang penting dalam penjajian sebulat suara. Usaha kedua ialah mengelakkan akan diselesaikan bagi masalah yang renyah dan elemen-elemen penting lain yang perlu diputuskan. Apabila kaki tangan PDRM merasakan tidak ada peluang untuk memuaskan keprihatinan mereka, apabila rintangan yang berpotensi lebih penting daripada faedah penyelesaian. Kaedah ketiga ialah kemudahan akan diadaptasi bila pihak-pihak yang terlibat dalam konflik komunikasi menunjukkan berlaku kesalahan dan pihak diberi ruang untuk mendengar, belajar dan menunjuk kesediaan apabila isu-isu lain lebih penting bagi pihak lain daripada satu pihak dan memuaskan dengan bekerjasama. Emosi seseorang dalam menentukan kejayaan mereka dilaksanakan dengan jaya atau kurang berjaya. Kerana sebagai seorang manusia, ketahanan terhadap emosi adalah sangat penting, di mana kawalan yang negatif akan mewujudkan konflik di dalam diri dan organisasi. Ia juga mewujudkan bagaimana kawalan emosi diri dan perasaan orang lain dalam mengekalkan hubungan baik. Objektif program peningkatan amalan komunikasi. Pertama, program pengurusan stres. Mengenal pasti serta mengajak peserta program untuk melihat dengan lebih mendalam tentang keadaan-keadaan yang mampu meletakkan diri mereka di dalam zon stres.
Selain itu, membantu mereka untuk memahami segala arahan komunikasi berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab yang dipikul kerana terdapat golongan petugas yang sering merungut tentang tugasnya kerana tidak memahami tanggungjawab yang dipikul itu. Program kedua ialah program ketika bekerja menjadi babat. Tujuan program ini mendorong pekerja untuk memahami pekerjaan dan tanggungjawab mereka dalam penugasan kepolisian, lebih-lebih lagi dalam bidang dan tugas mereka sebagai petugas barisan hadapan dalam era pandemik COVID-19 ini. Utama program ini dijalankan adalah untuk merealisasikan hal ini. Merasionalkan hal ini kepada peserta-peserta program yang telah menganggap pekerjaan mereka sebagai satu beban. Selain itu, memberi penekanan khusus dalam menerapkan kefahaman tentang amalan dan tanggungjawab yang dipikul. Ketiga ialah seminar kefahaman dan motivasi kerja dalam komunikasi berkesan. Dalam program seminar kefahaman dan motivasi kerja dan komunikasi berkesan adalah satu seminar ini melibatkan beberapa teknik kaunseling yang akan diterapkan kepada para peserta program demi mendorong mereka untuk melakukan dan menggunakan teknik kaunseling tersebut. Peserta turut diminta untuk memberi peringatan dan kesedaran kepada diri sendiri tentang tanggungjawab, amanah, tugas dan kerja yang mereka lakukan agar mereka lebih faham akan situasi yang mereka hadapi pada masa kini yang memerlukan mereka untuk bekerja dengan lebih baik. Kesimpulannya, konflik boleh menjerat individu di mana ia mencetuskan kejayaan dalam perundingan, mempunyai matlamat atau terhimpit dengan keadaan situasi semasa. Ini melihat dalam aspek pembangunan komunikasi pengurusan perlunya wujud interaksi yang baik dan memastikan perjalanan organisasi berjalan dengan baik dan efisien. Tidak dapat dinafikan dalam sesebuah organisasi yang besar, amat penting di dalam kalangan pegawai dan anggota PDRN memahami pelbagai arahan dan tindakan. Kerana banyak perkara telah mewujudkan konflik, terutamanya dari aspek perbezaan tanggungjawab, personaliti, pergantungan tugas, sumber yang terhad dan terhadap diskriminasi. Justeru adalah digalakkan kepentingan komunikasi kemanusiaan dipraktikkan secara efisien dalam organisasi PDRN dalam memastikan keperluan sumber yang terhad, tetapi mampu melaksanakan tugas yang dengan bertunjangkan misi dan visi yang jitu. Sekian perbincangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.